Selamat sejahtera, hari ini kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tajuk isu privasi dan keselamatan dalam kalangan pengguna aplikasi media sosial. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya Syamala Mutalia Anak Perempuan Maheswaran, seterusnya Nur Haliana binti Muhammad Yatim, Nur Liana binti Rostam dan akhir sekali Samuel Rentap Anak Meran. Saya akan memberi sedikit pengenalan mengenai tajuk kami. Pertama sekali, mari kita lihat apa itu privasi dan apa itu keselamatan. Privasi adalah data yang berkaitan dengan maklumat peribadi yang disimpan pada sistem komputer, manakala keselamatan pula bermaksud sesuatu yang boleh memberi kerahsiaan kepada data ataupun maklumat peribadi tersebut. Berdasarkan satu kajian yang dijalankan oleh Ilham dan Saleh pada tahun 2015, mereka menyatakan bahawa walaupun aplikasi-aplikasi sosial media dijamin dengan kata laluan, namun keselamatan data peribadi pengguna adalah tidak terjamin. Tambahan pula, ramai pengguna media sosial masih lagi tidak sedar tentang capaian terhadap data peribadi mereka oleh orang ketiga di alam maya. Oleh itu, terdapat pelbagai isu privasi dan keselamatan timbul dalam kalangan pengguna aplikasi media sosial. Seterusnya, berikut merupakan objektif-objektif pembentangan kami. Pertama sekali, untuk memahami definisi privasi dan keselamatan di alam maya. Yang kedua, untuk mengenal pasti isu-isu yang berkaitan dengan privasi dan keselamatan dalam kalangan pengguna aplikasi media sosial. Yang ketiga, untuk memahami kebaikan dan keburukan privasi dan keselamatan di aplikasi media sosial. Dan akhir sekali, untuk memahami kaitan antara agama dengan isu privasi dan keselamatan di media sosial. Seterusnya, berikut merupakan ciri-ciri keselamatan di alam maya. Jadi ini adalah antara fungsi keselamatan di alam maya. Pertama sekali, fungsi keselamatan di alam maya adalah untuk melindungi kerahsiaan maklumat ataupun data peribadi. Yang kedua, untuk pengesahan serta pengenalan maklumat ataupun data. Dan yang ketiga, untuk mengawal dan menyelia akses pengguna. Seterusnya, mari kita lihat jenis-jenis ancaman keselamatan. Pada zaman ini, terdapat banyak jenis ancaman keselamatan di alam maya. Jadi, berikut adalah antara jenis ancaman keselamatan yang kami pilih. Pertama sekali adalah penolakan perkhidmatan ataupun dipanggil sebagai denial of service attack dalam bahasa Inggeris. Jadi, apa itu denial of service attack? Denial of service attack ini merupakan sejenis serangan cyber di mana pelaku itu berusaha untuk menjadikan mesin ataupun sumber rangkaian itu tidak tersedia ataupun unavailable kepada pengguna dengan mengganggu perkhidmatan host yang disambungkan ke rangkaian sama ada buat sementara waktu ataupun selama-lamanya. Jadi penjenayah cyber seperti ini akan selalunya menyasarkan web yang berprofil tinggi seperti akaun bank ataupun tapak pembayaran kad kredit. Jenis ancaman keselamatan yang kedua adalah akses yang dilarang ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil access denied. Access denied ini bermaksud sistem tidak dapat mendapatkan semula fail yang diminta oleh pengguna. Jadi bila access denied ini berlaku, ini mungkin bermakna fail tersebut telah dibuka dalam aplikasi lain ataupun pengguna tidak mempunyai kebenaran untuk mengakses fail tersebut. Jadi ini bermaksud pelaku itu dia hack akaun pengguna dan dia menukar proxy settings ataupun VPN yang menyebabkan laman web itu tidak mengenali browser cookies yang digunakan oleh
pengguna. Jadi laman web itu pun akan block akses kepada pengguna itu. Dan yang ketiga adalah penipuan serta kecurian secara dalam talian atau lebih dikenali sebagai scam. Dan orang yang melakukan scam ini dikenali sebagai scammers. Pada zaman ini kita ada banyak jenis scam. Scam yang kita selalu dengar adalah scam melalui telefon, di mana scammers itu akan menelefon pengguna dan scammers itu akan tipu pengguna itu untuk mendapatkan maklumat peribadi pengguna, ataupun scammers juga akan berkomunikasi dengan pengguna melalui chat. Kadang-kadang scammers akan menghantar pautan kepada pengguna itu. Dia akan menipu bahawa pautan itu mengandungi maklumat peribadi ataupun maklumat yang penting kepada pengguna, dan kadang-kadang sesetengah pengguna itu akan tertipu dan pengguna itu pun akan menekan link yang diberi oleh scammers, dan bila pengguna itu tertekan link yang diberikan oleh scammers, maka scammers akan dapat akses kepada data peribadi pengguna, dan ini adalah salah satu ancaman keselamatan. Jadi ini berikut adalah antara jenis ancaman keselamatan alam maya. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya akan dibentangkan oleh Nur Haliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Haliana binti Muhammad Yatim dan sekarang saya akan membentangkan latar belakang masalah bagi isu privasi dan keselamatan ini. Okey, hal ini berlaku dengan apabila wujudnya internet yang memberikan impak terhadap pengguna yang menggunakan teknologi media yang di mana sekarang kita tahu dia semakin pesat membangun dan digunakan oleh seluruh peringkat masyarakat di seluruh dunia, terutama sekali pada zaman pandemik ini. Okey, dan menurut Shapiro dan dalam Kroto dan Hornis 2003, dalam Muhammad Ilham, di dalam artikel Muhammad Ilham dan Muhammad Saleh 2015, mereka ini menggambarkan bahawa kemunculan teknologi baharu dan digital pada masa kini telah menunjukkan perubahan yang ketara dalam aspek pengawalan maklumat dan sumber. Okey, dengan berkembang pesatnya teknologi ini pada masa kini, ini juga melibatkan penggunaan pelbagai platform media sosial yang seperti kita tahu, platform website, platform untuk pembelian di atas talian, penggunaan platform Twitter, Instagram. Okay, so ini melibatkan penggunaan teknologi ini dan terutamanya seperti saya sebut tadi, dari segi pembelian di atas talian yang menjadi platform utama pengguna internet untuk melakukan transaksi wang dan pertukaran maklumat semasa urusan jual beli tersebut dilakukan di atas talian. Dan justru hal ini tentulah akan meningkatkan lagi risiko kepada isu privasi dan keselamatan maklumat kepada pengguna platform media sosial ini, di mana akan pertukaran maklumat ini sekiranya tidak dilakukan dengan lebih berhati-hati, mungkin akan berlakunya salah guna oleh pihak yang lain. Dan hal ini amat membimbangkan kerana privasi dan keselamatan maklumat peribadi pengguna adalah amat penting untuk dijaga oleh setiap pengguna masing-masing. Dan ini memerlukan kesedaran pengguna internet yang mana mereka harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial pada masa kini. Okey, seterusnya adalah saya akan menerangkan kebaikan kepada yang boleh saya dapati daripada isu ini. Okey, pertama sekali, dengan adanya isu ini, orang ramai akan lebih
PK akan lebih mempunyai kesedaran yang tinggi tentang untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan media sosial mereka. Dan pengguna media sosial akan lebih memahami etika penggunaan media sosial dan tidak akan sewenang-wenangnya mendedahkan data privasi yang melibatkan keselamatan mereka di internet, di mana mereka juga harus meningkatkan ilmu pengetahuan mereka tentang melalui pembacaan, melalui mendengar berita ataupun radio tentang apa yang boleh dan apa yang maklumat apa yang boleh dan maklumat apa yang tidak boleh untuk mereka dedahkan di internet, maupun platform-platform apa yang selamat untuk mereka gunakan di internet. Okey, dan sekiranya mereka mempunyai ilmu atau tentang penggunaan media sosial, mereka akan lebih berhati-hati dalam memberikan maklumat kepada dunia maya yang mereka tidak tahu. Mungkin maklumat mereka akan diguna pakai untuk sesuatu yang tidak baik. Dan kesedaran orang ramai, ini seperti saya terangkan tadi tentang kesedaran orang ramai tentang pentingnya literasi media bermula daripada peringkat kanak-kanak sehingga dewasa. Jadi sebagai golongan dewasa maupun ibu bapa, mereka harus sentiasa memantau maupun memberi nasihat dari segi penggunaan media mereka, terutama sekali zaman pada masa kini, kanak-kanak maupun pelajar-pelajar sekolah, mereka terdedah kepada penggunaan internet, penggunaan teknologi dan media sosial, di mana mereka tidak tahu akan ada keburukan sekiranya mereka tersalah langkah. Jadi ini adalah antara kebaikannya daripada apa yang saya dapati daripada isu ini. Okey, saya akan berikan kepada pembentang yang seterusnya. Silakan. Terima kasih kepada rakan saya, Nur Haliana. Saya akan menerangkan konsep media sosial. Aplikasi media sosial membolehkan pengguna berbual dan berinteraksi secara bertulis, audio atau visual. Media sosial berbeza dari media tradisional kerana pengguna media sosial boleh mencipta kandungan sendiri. Mereka tidak terikat dan boleh menghasilkan konten media tanpa garis panduan. Janjinya tidak melanggar undang-undang. Baiklah, seterusnya definisi media sosial. Media sosial ialah saluran berasaskan internet yang membolehkan pengguna berinteraksi secara oportunis dan secara selektif, membentengkan diri sama ada dalam masa nyata atau tidak segera. Dengan khalayak luas dan sempit yang memperoleh nilai daripada kandungan yang dijana pengguna dan persepsi interaksi dengan yang lain. Seterusnya kita akan pergi kepada teori. Bagi teori media sosial, pengguna boleh menggunakan media sosial sebagai satu bentuk perkongsian maklumat, menyatakan diri, jual beli, membuat pengiklanan dan juga kerjaya, semua di hujung jari. Aplikasi-aplikasi media sosial adalah seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Seterusnya ialah keburukan. Jadi, aplikasi media sosial tidak memaklumkan kepada pengguna tentang bahaya membocor maklumat peribadi. Pengguna media sosial sangat mengambil ringan akan keselamatan privasi data mereka ketika menggunakan aplikasi media sosial. Pengguna tidak sedar yang data peribadi mereka senang untuk diperoleh oleh orang yang tidak dikenali. Sebuah kajian yang telah dilakukan mendapati 76% pengguna media sosial tidak tahu tentang amaran privasi yang dibekal oleh aplikasi media sosial. Selain itu, sistem keselamatan media sosial tidak cukup fleksibel untuk melindungi data pengguna. Aplikasi media sosial hanya membenarkan data pengguna dijadikan awam atau peribadi.
Awam bermaksud data mereka boleh dilihat oleh orang awam dan orang yang tidak dikenali, dan peribadi bermaksud data mereka hanya boleh dilihat oleh orang yang dikenali. Tetapi tidak kesemua data pengguna dilindungi bila dijadikan peribadi. Facebook merupakan aplikasi media sosial yang mempunyai keselamatan data privasi yang terperinci, tetapi amat sukar untuk dipahami oleh pengguna. Pengguna tidak boleh mengawal data yang orang lain dedahkan tentang mereka. Sebagai contoh ialah tagging. Rakan kepada pengguna boleh men-tag pengguna kepada sebuah status dan dari situ orang yang tidak dikenali ataupun orang awam boleh mengakses maklumat kepada data pengguna yang telah di-tag oleh rakan mereka. Okey, slide yang seterusnya. Masih lagi dalam keburukan, tetapi kali ini lebih terhadap sistem firewall. Sistem firewall ialah sistem yang melindungi komputer pengguna daripada ancaman virus, malware dan spam. Firewall juga berupaya untuk mencegah akses yang dilarang ataupun tidak sah daripada memasuki laman web pengguna. Firewall berfungsi dengan melakukan monitoring dan mengkontrol semua akses masuk dan keluar daripada laman web untuk keselamatan pengguna. Namun, tidak ramai yang tahu mengenai fungsinya firewall sebab sistem firewall tidak mesra pengguna. Dan ramai akan mengabaikan firewall ini apabila disuruh untuk mendownload konten seperti game dari laman web yang tidak sah. Ini akan menyebabkan segala data pengguna dicuri oleh penggondam cyber dan dijual kepada syarikat pengiklanan. Seterusnya, sistem firewall juga hendaklah sentiasa dikemaskini agar dapat mengesan ancaman yang terkini dan baru. Tanpa adanya sistem firewall, komputer pengguna dan segala maklumat pengguna terdedah dan boleh digodam dengan senang. Tetapi, masalah timbul bila firewall sering dikemaskini akan menyebabkan sistem komputer atau laptop pengguna bertambah berat. Kos keselamatan data privasi adalah mahal. Ini disebabkan komplikasi dalam melindungi data-data peribadi dalam laman web yang sering terdedah dengan ancaman. Menurut sebuah artikel, jumlah perbelanjaan organisasi di seluruh dunia adalah 81 bilion untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi organisasi mereka terjamin dan terjaga. Keselamatan privasi data setiap pengguna adalah tanpa pandang bulu. Ini bermaksud keselamatan privasi data pada seorang pelajar sama dengan tahap privasi data pada seorang presiden syarikat besar. Saya akan menyerahkan kepada Nurliana untuk meneruskan pembentangan ini. Silakan. Okay, terima kasih Samuel yang telah menerangkan tentang konsep dan kebaikan serta keburukan. Okey, seperti yang kita tahu, kita sedang membicarakan tentang ancaman keselamatan privasi alam maya. Jadi apakah faktor dan bagaimana terjadinya pencerobohan privasi ini? Okey, untuk case phishing, apa case phishing ini adalah? Ia adalah menghantar email palsu yang menyamar sebagai pihak bank dan membawa pelanggan ke laman web palsu bank tertentu. Contohnya bank CIMB, kita tak tahu yang bank itu adalah valid atau tidak. Untuk yang tidak mengetahui, untuk yang tidak dapat membezakan bank itu adalah benar ataupun palsu, mudah terpedaya dengan phishing tersebut. Okay, keduanya farming. Farming ini tidak begitu kelihatan. Penjenayah biasanya mengambil alih pelayan nama domain ataupun dikenali sebagai DNS daripada tapak syarikat komersial dan menghantar permintaan web pengunjung ke tapak web palsu. Seterusnya adalah spyware. Okay, spyware ni membuat turun spyware ataupun perisian perosak. Kemudian program ini mengumpul maklumat peribadi seperti nombor kad kredit pelanggan dan nombor akaun bank. Kemudian membawa kepada menghantar kepada penjenayah untuk menyalahgunakan maklumat-maklumat tersebut. Okey, seterusnya apakah kaitan dengan agama? Apakah kaitan dengan agama? Apakah kaitan privasi, ancaman privasi media sosial dan agama? Ialah dari segi Islam, Islam menitik beratkan adab menggunakan media sosial.
Jadi berkaitan dengan privasi data, terdapat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perkara ini yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu terlebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat mematuhi cara dan peraturan. Ini adalah daripada surah An-Nur. Dalam ayat di atas, Allah SWT menerangkan cara dan adab peraturan berziarah ke rumah orang lain supaya terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Ini menunjukkan bahawa agama Islam mengiktiraf hak peribadi individu seperti tiada sesiapa boleh menceroboh hak peribadi orang lain tanpa meminta kebenaran terlebih dahulu. Dan juga Islam adalah agama Islam, agama ini menitikberatkan tentang amanah, iaitu sifat amanah. Dituntut dalam Islam, sangat dituntut, dan manusia perlulah beramanah dalam setiap urusan harian termasuklah menjaga maklumat dan data peribadi yang diamanahkan. Yang kedua, tentang mencuri maklumat dan data peribadi. Penipuan dalam identiti, melakukan pembayaran dan pembelian secara atas talian adalah dilarang. Dalam hadis agama Islam juga menyebut adalah dilarang mengambil harta orang Muslim tanpa kebenaran. Riwayat Al-Baihaqi. Okey, kesimpulannya adalah orang ramai perlulah lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan segala perkara yang melibatkan atas talian. Dan juga setiap agama melarang keras perbuatan menceroboh data privasi orang lain. Dan yang terakhir sekali, ilmu pengetahuan teknologi dan sains yang dipelajari perlu digunakan dengan sebaiknya. Okay, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.